Hello, welcome back to channel Mana Zahan again. So kita ada Ayah, kita ada Chuna, kita ada Ilya untuk start game kita bersama dengan talent baru hari ni. Jadi game kita adalah mengenai confidence. So korang nak tahu apa game menarik minggu ni? Jom kita tengok. Game confidence ni adalah melibatkan kita akan bagi situasi yang mana ada penuduh, ada pembela dan juga ada juri terserta dengan hakim. Jadi kita akan tentukan juri dengan hakim melalui talent lama kita dulu. Okay, so Am akan roll. Ada nama Am, Ayah, Chuna dengan Ilya. Kita akan roll nama ni untuk jadi juri dan kita akan perlukan seorang je hakim. Boleh? It's a fair untuk game ni. Jadi Am akan start roll pertama dulu. Alright, yang pertama adalah okay, Am akan jadi juri pertama. Ilya akan jadi juri kedua. Antara korang dua, siapa akan jadi hakim? Ayah akan jadi hakim. So, untuk game simple untuk hakim dan juri senang saja. Juri boleh berbincang dan juri akan decide salah atau tak. Hakim tentukan terima salah tu atau tak. Alright, so kita akan bagi nama kita akan bagi grouping. Ada 8, dia akan ada 2, which mean akan ada 4 untuk grup pembela, 4 juga akan jadi grup dakwa. Okey, so kita akan bagi 4 dulu. Jadi kita pilih nama dulu. Yang pertama adalah alright, kita ada Yin. Yin akan back dengan siapa? Kita tengok. Wawa. So Yin satu grup dengan Wawa. So seterusnya kita akan pilih lagi. Ceman. Ceman akan grup dengan Ana. Okey, so kita bagi lagi. Kiss. Kiss akan grup dengan Aish. Okey. So tinggal lagi siapa orang? Naura dengan Naura dengan siapa? Naura dengan Mika. So Naura dengan Mika lah. So untuk grouping korang ni, kita akan start dengan pair pertama dulu, iaitu Yi dengan Wawa. Yi dengan Wawa kita akan bagi, you akan dapat group penuduh. Okay, so korang dua akan penuduh. Kita group seterusnya siapa tadi yang sebut? Ceman dengan Ana. Okay, Ana dengan Ceman akan dapat pembela. Okay, Ana dengan Ceman akan dapat pembela. So, kita buat lagi. Siapa yang tadi? Kiss dengan? Aish dengan Kiss. Okay, Kiss ni nak roll sekali ke nak ambil otak ni? Tak lagi tahu. Nak ambil ke nak roll sekali? Ambil ni. Okay, dia akan dapat pembela kak. Okay, pembela. So seterusnya last apa? Grup siapa last? Naura. Okay. Okay, Naura akan dapat penuduh. Okay, so game ni simple je. Dia akan ada 4 penuduh. Tadi 4 pembela. Okay, korang kena decide dekat Am sebelum start game siapa yang akan jadi mangsa dalam grup korang tu. And then Am sendiri akan tentukan situasi dia. Faham? Jadi kita dah ready. Kita akan start grup yang penuduh dengan pembela. Betul tak? So Am akan letakkan nama. Nama ni bermaksud kita akan lawan. Wakil satu grup je. Boleh? So kita akan pilih nama. Satu wakil saja untuk kita lawan. Okay, nama dia adalah grup Mika, iaitu penuduh akan berlawan dengan pembela siapa kita tengok Ceman. Okey. So grup Mika akan lawan dengan grup Ceman. So kita akan tengok dan grup lain akan lawan dengan Dora. So kita dah bersedia? Jom kita tengok game dia. Alright. So aku nak tahu antara Naura dengan Mika, siapa akan jadi mangsa? Mika jadi mangsa. Okey, untuk grup Ceman, Ana dengan tu, siapa akan jadi mangsa juga? Sebab kita akan sebut mangsa dakwa dengan mangsa pembela, betul tak? Okey, situasi dia contoh. Contoh Ana dengan ni mangsa. Ana dengan siapa nama? Mika mangsa. Okey, aku akan cakap macam ni. Okey, kejadian terjadi apabila rumah Ana telah dirompak oleh Mika dan kehilangan 200 juta ringgit. Okey, kejadiannya itu. Dan
sila bagi pihak dakwa buat tuduhan dan pembela perlu membela diri. Okey, tuduhan akan pertama yang penuduh lah akan cakap. Okey. Saya dapati kami ada bukti mengatakan yang rumah Ana telah diceroboh oleh Mika. CCTV penuh satu rumah. Kami tak tipu. Memang lepas tu buat ni cakap. Okey, dalam masa berminit aku akan bagi masa lah. So dalam masa seminit berhenti. Keminit berhenti minit, yang si itu akan dengar, yang itu akan balik bela masa seminit. CCTV itu sebenarnya untuk prank. Macam tu lah, dia macam tu lah, dia dengan kakak. So benda logik kita backup, benda tak logik kita backup. Faham game dia? Faham? Alright, so dah faham, kita duduk yang lawan. Okey, yang pembela sini. Okey, hakim ada kuasa satu. Okey, hakim nanti akan bagi tahu. Hakim kuasa dia simple je. Okey, hakim akan dengar daripada juri. Okey, hakim ada kuasa untuk tengok masa dan berhenti untuk cakap. Okey, penuduh habis masa, pembela pula. Hakim akan cakap. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Okey, juri, sila buat keputusan anda dulu. Okey, juri bincang-bincang. Okey, kita orang bincang sepakat. Okey. Hakim, saya rasa salah. Chairman bersalah. Chairman tak boleh bela diri dia. Chairman tuduh dia salah. Macam tu itu. So, dia kena dengar betul. Okey, kalau dia tak puas hati ke apa tu, Hakim akan tanya lagi. Baik. Tapi saya nak tahu dengan lebih detail. Okey, pendakwa sila cakap dengan lebih detail. Jadi dia ada 2 kali je, tak boleh ulang-ulang. 2 kali je. Bagi feedback yang betul-betul jawapan dia. 2 atau 3 kali lah. Tak nak panjangkan dia punya kes. Faham? Kita nak tengok confident orang. Defend macam mana. Selagi hakim tak dapat result yang bagus, lagi tu hakim nak tahu apa dia. Boleh? Dah ready? Okey, kita tukar tempat. Okey, korang sila buat kertas macam ni. Okey, sila pegang. Masa bercakap sila pegang. Saya okey. Korang lipat kertas korang tulis. Siapa korang sebenarnya? Korang ni pembela ataupun ni? So, grup setiap wakil satu grup ambil kertas. Okey, game dia terdiri macam hakim. Okey, hakim simple saja. Hakim akan minta keterangan daripada mangsa dan pembela juga. Malah dia akan minta penuduh dengan mangsa. So game dia ikut urutan daripada mangsa hinggalah penuduh. Tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Kita nak tengok siapa yang pandai berucap dan yakin daripada perdebatan kali ni. Okey, perdebat dia kita bagi masa 1 minit saja. Selepas habis debat, hakim boleh stop korang punya keterangan. Jadi hakim boleh tanya juri juga. Juri boleh buat decision dan hakim boleh pilih sama ada nak ambil keputusan juri atau tak. Faham? So kita akan bagi situasi pertama untuk mangsa Ana. Okey. Okey. Mika telah membuka sebuah kedai emas. Jadi Ana sebagai customer datang ke kedai emas. Ana ingin membeli emas seutas berharga 200,000. Walaupun kecil tapi harga dia 200,000. Kemudian dalam masa Mika sedang tunjuk emas tersebut kepada Ana, Mika pusing badan ke belakang. Dalam masa sama, emas tersebut tiba-tiba hilang. Jadi, Ana telah dituduh sebagai pencuri. Emas itu telah hilang. Jadi, Mika pun membuat dakwaan ke atas Ana. Jadi, kita akan bicara kes Ana, adakah dia mencuri seutas emas yang bernilai 200,000 ataupun tidak. Boleh start? Okey, masa dah boleh beri keterangan selama 1 minit. Saya nak try je. Tapi dah kasih balik. So dia cakap kita curi. Saya curi emas berharga 200,000. Lepas tu saya cuba bela diri sendiri. Saya terangkan, saya cakap saya tak curi. Janganlah gelak. Dah habis. Masa untuk mangsa memberikan keterangan dah habis. So pembela boleh explainkan selama masa ni. Di sini dulu. Pembela dulu. Ikut hakim. Okey. Hakim tu. Selama 1 minit Okey, saya mula-mula dengar keterangan dia yang pasal mencuri dekat kedai emas Mika kan. So bagi saya tak logik lah dia mencuri sebab dekat kedai si Mika ni ada CCTV. And kalau dia nak buat report pun dia boleh guna footage CCTV tu and bagi dekat polis. So tak logik lah bila Mika, si Mika ni tuduh dia tanpa bukti. Tanpa bukti hantar dekat ni lah polis footage CCTV tu. So saya rasa benda ni tak logik lah. And Ana sendiri dah bagi tahu saya pada masa tu si Ana ni try dia punya gelang emas tu. So bila dah tak berminat, perempuan ni biasalah memilih. Dia letak balik and tiba-tiba keesokan harinya dapat tahu yang si Ana ni dituduh.
So tak fair macam tu. Okey, masa dah cukup seminit. Okey, penuduh boleh memberikan keterangan selama seminit. Okay, terima kasih sebab izinkan saya bercakap. Saya setuju dengan apa yang dia cakap, tapi sudah terang lagi bersuluh yang Anas bersalah sebab emas tu hilang dalam masa sesaat saja sebab dia pusing belakang and then emas tu hilang. So kita boleh nampak siapa yang pencuri. Di situ sebab and then kita ada bukti CCTV lagi. CCTV tu function je untuk memerhati siapa dia yang mencuri. Okey. Saya memang yakin yang Ana lah pencuri emas tersebut. Itu je. Okey, seterusnya masa boleh memberikan keterangan. Pada 23 hari bulan 2 hari Khamis, kalau 24 hari bulan 2 hari Jumaat, jadi benda tu berlaku pada 25 hari bulan 2 hari Sabtu. Saya tak puas hati sebab benda tu kamera CCTV dah ada, footage tu dah ada, bukti tu dah ada dah. Kita orang hantar sendiri dekat balai polis. Apa yang lagi nak korang defend over Ana yang telah mencuri kedai emas saya? Apa yang pembela nak buktikan sekarang ni? Itu saya tak faham. Sebab saya marah ni. Saya marah ni. Emas saya dah hilang 200,000. Kamu bayar dia 20,000. Saya rugi 200,000. Faham ya? Itu saja. Okey, juri boleh bagi komen lah. Bagi komen. Salah. Okey, masa boleh lawan balik penuduh. Apa yang penuduh cakap tu. Selama seminit. Dia tipu sebab bukan dalam masa 1 saat. Saya pergi toilet waktu tu. Saya letak emas tu balik dekat atas tu. Saya tak curi. Kiranya awak pulangkan balik lah. Ya, betul. Dah. Itu saja. Izin celahan Tuan Hakim. Ya. Mengikut statement yang si Ana ni cakap, pada berapa hari bulan? Tuan 23 hari bulan 2. 23 hari bulan 2. Pada 23 Oh, 25. 25 hari bulan 2 tu si Mika ni dia buat report. Tetapi pada waktu itu dia tak bawa footage CCTV. And dia mengeluarkan statement yang si Ana ni mencuri sahaja. Pada hari tersebut dia pergi balai polis semata-mata untuk cakap Ana ni mencuri kedai emas dia 200,000 hilang. So dia tak bawa pun footage CCTV tu. Tak logik lah. Sepatutnya kalau macam si Ana ni bersalah, dia kenalah bawa footage CCTV tu, kamera tu sekali untuk bukti. Itulah bagi pihak saya lah. Penuduh boleh bersuara selama seminit. Dari saya, awak cakap apa? Masa pergi toilet. Kenapa pergi toilet boleh hilang sedangkan dia adalah orang yang terakhir dekat kedai emas tu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tu dia adalah orang yang terakhir yang berada dekat kedai emas tersebut. Memang patutlah memang patut pun dia dituduh atau didakwa sebagai pencuri kat kedai emas tu. Itu saja. Masa boleh berikan keterangan selama seminit. Tuan Hakim, saya ni mangsa. Saya tak boleh nak cakap banyak seperti penuduh. Tapi saya nak membela diri saya juga. Saya berlakunya pada waktu tu pergi tandas. Kenapa pergi tandas? Seperti penuduh tanya kepada mangsa. Kenapa? Kenapa pergi tandas waktu tu? Footage saya nak bercakap untuk pembela. Seperti yang pembela bagi tahu kepada Yang Berhormat Hakim, kami actually dah menghantar dah footage tu ke balai polis, bukan untuk keluarkan statement saja yang Ana sudah mencuri, tapi kami sudah menghantar footage tu bahawa Ana yang mencuri dalam footage tu. Sudah terang lagi bersuluh yang Ana mencuri. Kemudian dia nampak dalam footage tersebut bahawa Ana pergi ke dalam tandas, tapi saya tak ada CCTV dalam tandas. Jadi kemudian masa bagaimana? Seminit. Seminit? Ya. Oh, sudah habis? Sudah habis masa. Terima kasih Yang Hakim. Nak tanya, kenapa masa tu juga awak nak pergi tandas? Sebab buat apa? Tak tahan nak kencing. Awak bawa emas tu?
Tak. Saya letak dulu baru saya pergi toilet. Kiranya awak tak ambil lah. Awak Tak, just saya letak. tak ambil. Okey. Bila? Okey, kalau macam bagi Ana kan, dia cakap dia nak terkencing. Kita, siapalah kita kan untuk halang dia untuk pergi ke tandas? Siapa kita? Kita ni yelah, dia nak pergi ke tandas, dia tak tahan. Nanti contoh dia tahan kencing, dia duduk kat situ, dia tak nak orang cakap kedai tu tuduh dia. Tiba-tiba esok tu kena batu karang. Siapa yang susah? Itulah. Kalau macam dia cakap yang tadi nak pergi ke tandas, salah ke beliau untuk pergi ke tandas pada waktu itu? Izinkan saya bertanya lah, betulkah awak masa tu kencing ataupun awak sakit perut sebab ada sakit batu karang? Kalau ada batu karang. Kalau ada batu karang, setahu saya lah, dalam kedai emas tu sebenarnya tak ada tandas. Cumalah store tapi hanya ada tulisan toilet sahaja. Itu adalah kebenaran kita dalam kedai emas. Sebenarnya kedai emas tidak mengizinkan sama sekali tandas untuk Toilet dekat luar. Ya. Bukan toilet dekat dalam kedai emas. Kenapa baru nak terangkan? Kita dah terangkan toilet sahaja. Kita Tak ada. You tak cakap pun dekat dalam kita kedai cakap emas. Toilet. You berdalih sekarang. You berdalih dengan I. Bantahan. Maaf Tuan Hakim, saya mencelah. Tapi sekarang saya boleh nampak siapa yang bersalah. Sebab dia tengah ketawa. Nampak sangat orang bersalah yang tidak tahu diri. Yang memang tak sedar diri memang dah salah. Siap boleh gelak bawa muka kat sini. Okey, masa berhenti masa. Salah. Masa sudah Masa tamat. telah tamat. Sunnah ganti ayat. Okey. Juri boleh berikan keterangan? Mengikut jawapan juri, kami dapati mangsa bersalah. Mengikut saya punya Statement. apa yang saya dengar lah daripada dua-dua belah pihak, saya rasa mangsa pembela bersalah. So kami salah. Salah. So, penuduh betul benar. Ya. So kita nampak yang mangsa telah kalah dengan debate. So penuduh menang untuk kes ni. Jadi disebabkan ayah agak gugup, kita akan ambil alih untuk jadi hakim. Yang kita akan bagi untuk next game pula. Jom. So untuk yang ni Am akan jadi hakim dan Am akan bagi situasi untuk keadaan sekarang, di mana penuduh kita adalah Yin dan Wawa. Pembela kita pula adalah Aish dan Kis. So situasi ni macam ni. Penuduh telah membuat dakwaan Wawa, iaitu Wawa telah membuat dakwaan kepada Kis bahawa Kis telah mengganggu hubungan relationship Wawa sekarang, which mean Wawa dah berpunya. Tapi Kis masih tidak move on dan Kis masih tetap mengganggu Wawa. Jadi Wawa telah membuat tuduhan bahawa Kis telah menyentuh dia dan melakukan kekerasan. Jadi kita perlukan keterangan tu, adakah betul ataupun tidak. Jadi kita tengok. Baik, pertama masa tolong beri keterangan apa yang telah berlaku. Actually, I dah ada boyfriend. Tapi ex-boyfriend I ni dia tak move on. Dia duduk kacau-kacau I and dia play victim. I tinggal dia sebab ada sebab. I nak buat dakwaan dekat dia sebab dia tampar I and dia tuduh I macam-macam. And I ada bukti yang dia tampar I masa tu I record. And ada conversation dia dengan I yang dia maki-maki I apa semua. Masa seminit sudah habis. Jadi kita bagi kepada penuduh, adakah cerita Wawa tersebut betul atau tidak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Tuan Hakim kerana mengizinkan untuk saya menjelaskan apa yang terjadi kepada mangsa yang bernama Wawa. Okay, sepanjang yang dia cakap yang si ex-boyfriend ni ganggu si Wawa ni, dia siap ada bukti lagi. So, dari sini kita boleh penjarakan dia sebab bukti tu dah memang boleh diguna pakai. Dia ada ugutan. And dia telah menyentuh. Sedangkan dia tak boleh pun sentuh, dia tak boleh. So, kita tak boleh biarkan mangsa ni terlepas. Kalau dia terlepas, apa terjadi perempuan lain kat luar sana. So, itu saja. Weh,
Alright, masa tamat. Jadi kita bagi kepada pembela. Adakah betul? Penjelasan daripada mangsa iaitu Wawa. Saya mangsa di sini telah dituduh kerana menggunakan kekerasan terhadap mangsa iaitu Wawa. Mangsa menyatakan bahawa dia tidak menampar ataupun menggunakan apa-apa kekerasan terhadap diri Puan Wawa. Dan rakaman tu tak pasti rakaman tu boleh diedit. Jadi dengan cerita yang mangsa telah tunjuk video tu dan masa tamat seminit. Jadi kita nak keterangan kepada mangsa, betul ke mangsa ni bukti tu tipu ke tak? Ya. Benda ni semua fitnah. Sebab saya sendiri saya dapat kesan yang video tu bukan video saya. Sebab zaman sekarang kita boleh edit. So zaman dah makin canggih kan. So video semua saya dah try jumpa orang yang pandai edit semua. Saya dah hantar video tu untuk orang yang pakar untuk video. Dia orang dah check dan saya dapat video ori, bukan video saya. So video tu adalah rakaman daripada Wawa, tapi saya tak tahu, maybe orang-orang kenalan Wawa dia membuat video fake untuk nak menjatuhkan maruah saya. So dari situ saya nak bagi tahu yang saya tak ada buat kekerasan pun atas video tu semua. Itu adalah palsu lah. Alright, tamat. Jadi kita nak tengok keterangan mangsa, betul ke palsu? Mana tahu edit. Memanglah dah pergi dekat pakai edit apa semua kan. Tapi I still ada conversation you dengan I, maki-maki I apa semua tu I tak edit. I simpan sampai sekarang. Alright, kita bagi penuduh. Di sini mangsa cakap yang dia tak gunakan kekerasan dan dia kata dia tak buat apa-apa pun dekat kepada mangsa Wawa. Tetapi Wawa ada bukti chat. Bukti chat tu mana boleh edit? Apa lagi yang awak nak cuba bela diri awak ni? Awak dah bersalah kan? Awak dah bersalah, awak kena mengaku awak bersalah. Awak ingat apa? Ada bukti, ada video, muka awak terang terpampang. Walaupun dia macam sorok kan? Nampak? Kenapa lagi nak bela diri sendiri dah salah? Itu saja. Alright, pembela boleh bersuara? Saya tak nak bela dia. Sebab dah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh bahawa video dan segala chat-chat yang telah ditunjuk oleh Wawa itu tidak dapat dinafikan lagi. Dan kepada mangsa saya minta maaf kerana tidak dapat bela anda kerana anda didapati memang bersalah. Okey, saya tahu situasi agak panik sedangkan pembela tidak dapat mempertahankan klien dia. Jadi saya nak tengok adakah masa ada kata-kata terakhir untuk defend dan pembela ada orang kata apa berubah fikiran sekiranya mangsa ada bukti yang lebih detail. Silakan mangsa. Okey, saya rasa saya bersalah. Senang kau buat kerja. Saya sebenarnya saya bersalah tapi saya tak nak masuk penjara. Saya gugup takut. So saya nak defend tadi, saya buat reka cerita So tak apa, saya masuk penjara lah. Jadi saya nak tahu juri punya jawapan. Apakah jawapan awak? Dah kalau yang sana dah mengaku jadi memang Betul, dia lah yang bersalah. inilah yang betul. Yes, itu salah. Jadi pembela tidak dapat orang kata apa dapat membela diri dia dan mengaku bersalah dan membuat bukti palsu juga. Jadi kita beri kemenangan pada penuduh untuk kali ini. Alhamdulillah. So sebenarnya kita dah tahu game dia dimenangi oleh Naura Mika dan juga Wawa dengan Yin.
Masing-masing mendapat markah berkumpulan 5 poin untuk minggu ni. Jadi bagi tahu pemilihan masih berlangsung untuk beberapa hari. Yang mana kalah masih tidak ada markah untuk hari ni. Kita akan beri untuk vote untuk minggu ni juga. Kita akan keluarkan story Am-Nazahan untuk korang vote, pilih tambahan markah bagi setiap individu. Jadi itu saja video kali ni. So korang boleh tengok untuk next video. Bye bye semua. Bye.